orang zalim itu ya'uddu, menggigit jarinya kerana penyesalan yang sangat dahsyat. Hari orang zalim menggigit jarinya kerana penyesalan yang amat dahsyat. Yawma ya'udhu zalimu alayhi yaqul ya laitani ittakhadhtu rasul sabila. Dia berkata, dia menggigit jarinya, makna kinayah. Kinayah ni apa? Gambaran penyesalan yang sangat dahsyat. Kalaulah di dunia dulu, aku mengikut jalan yang ditunjukkan oleh Rasul. Ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Aku mengikut jalan Rasul. Ya wailata, aduhai celakanya. Wailata, celakanya. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kalaulah di dunia dulu, lam attakhidh fulanan khalila, aku tidak menjadikan fulanan, si fulan ini, khalila, sebagai temanku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da ja'ani. Sesungguhnya temanku ni inilah. Laqad adallani 'anil dzikri. Sesungguhnya temanku inilah yang menyesatkan aku dari peringatan Tuhanku. Ba'da idh ja'ani, setelah peringatan Tuhanku datang kepadaku. Wa kana asy-syaitanu lil-insani khudula. Dan sesungguhnya begitulah keadaan syaitan. Dia sentiasa membiarkan manusia khudula. Yakhdhulu. Sebab turun ayat ni, seorang musyrikin Mekah, dia pujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia buat kenduri. Dia pujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya hadir. Rasulullah syarat dia, boleh aku hadir tapi aku minta kau Islam, sebab sayang dia. Dia pun masuk Islam, tapi disebarkan sindiran kawan-kawan dia, tekanan kawan-kawan dia, dia kembali murtad. Sebab apa? Sebab kawan-kawan dia. Sebab dia kata, kalau dalam tafsir, dalam Al-Quran ini kita akan berjumpa satu kaedah. Al-ibaratu bi umumil lafz, la bi khususis sabab. Dia ambil kira, al-ibaratu, dia ambil kira pada tafsiran ayat Al-Quran ini dengan umum lafaz ini, bukan dengan sebab khusus, sebab-sebab tertentu. Sebab Al-Quran ini untuk sepanjang zaman. Jelas itu. Jadi kata sini, makna apa? Kita di dunia ini, antara orang yang akan menyesatkan kita, kawan kita. Antara yang menyesatkan kita pada sunnah Nabi kita, kawan kita. Sebab tu dia kata apa? Yawma yadh-dhalimu alayya laitani ittakhadhtu ar-rasuli sabila. Antara orang yang menjadikan kita tersesat daripada petunjuk Rasul ini kawan kita. Sebab tu al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu
dia berada di atas agama, cara berfikir. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dia berada di atas dini khalilihi, agama, cara berfikir khalilihi, temannya. Falyanzur ahadukum, maka perhatikanlah salah seorang kamu, man yukhalil, dengan sesiapa dia berteman. Sebab tu Islam mengajar, kalau kita ingin menjadikan persahabatan kita persahabatan yang tulus, persahabatan yang ikhlas, persahabatan yang tidak hanya terhenti di dunia, tapi persahabatan yang saling membahagiakan. Sahabat saling membahagiakan sahabat, bukan saja di dunia, bahkan di akhirat. Bahkan di akhirat. Sebab ingat ya, kawan kita boleh beri syafaat kepada kita. Seperti mana kita, kalau Allah muliakan kita, kita boleh beri syafaat kepada kawan kita, untuk Allah menyempurnakan nikmat persahabatan tadi. Allah sebut dalam Quran, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adun illa al-muttaqin ya ibadi la khawfun alaikum Al-akhilla, Allah sebut orang yang berteman di dunia ini, berkawan. Kita ada kawan sekampung, kawan sekerja, kawan sepejabat, kawan bercerita, kawan kedai kopi. Al-akhillau yawma idzin, orang yang berkawan di dunia ini, pada hari tersebut, hari dibangkitkan di akhirat nanti, ba'duhum li ba'din adu, semuanya akan saling bermusuhan satu sama lain. Di dunia ini, itu kawan baik aku tu, itu kawan baik, rapat aku dengan dia. Kau rapat macam Allah sebut, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Pada hari itu mereka akan saling bermusuhan, bergaduh, masing-masing saling salah menyalahkan satu sama lain. Sebab apa? Laqad adallani anil dzikri ba'da idh ja'ani. Temanku inilah inikah yang menyesatkan aku, anil dzikri, daripada peringatan Tuhanku, ba'da idh ja'ani. Allah sebut waktu itu, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Semuanya bermusuhan. Kita nampak persahabatan mereka dunia baik ini, itu persahabatan penuh dengan kepura-puraan. Di akhirat mereka bermusuh, kecuali siapa? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Allah kecuali satu saja, mereka di akhirat nanti mereka tak bermusuh. Bahkan seperti mana di dunia ini mereka saling membahagiakan satu sama lain, di akhirat mereka akan saling membahagiakan satu sama lain. Siapa? Illal muttaqin, melainkan orang yang membina persahabatan mereka atas dasar ketakwaan mereka pada Allah. Persahabatan mereka mencari redha Tuhan mereka. Dan inilah yang Rasulullah SAW maksudkan.
Dalam hadis 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan berada di bawah naungan arasy Allah. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yudhilluhumullah akan dibayangi oleh Allah. Fi dhillihi, di bawah bayangannya. Sebab di sini kita panggil apa? Majaz baikal. Majaz apa? Di bawah bayangan Allah. Jadi Allah ada bayangkan. Sebut sini. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi, di bawah bayangannya. Majaz apa? Majaz akli. Makna 7 golongan. Okey, kita panggil apa dalam sebab tu? Inilah penyakit sekarang ni. Kita penyakit sekarang yang jadi fitnah ni. Dia baca Al-Quran, dia cuba tafsirkan Al-Quran bukan mengikut kaedah bahasa Arab. Dia baca hadis, dia lupa Rasulullah ni orang Arab. Dia tidak cuba tafsirkan hadis seperti apa? Mengikut kaedah bahasa Arab. Itu yang kita jadi isu apa? Allah berada atas arasy bersemayam atas. Isu ni lah ni. Sebab apa? Dia baca Al-Quran tetapi dia tidak mentafsirkan, memahami Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin, dengan lidah Arab yang nyata. Itu jadi begitu tu. Sebab tu sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi, 7 golongan Allah akan naungi, Allah akan payungi dengan bayangannya. Allah naungi dengan bayangannya, bayangan Allah. Jadi takkan kita kata Allah ni ada bayang yang layak seperti zatnya, yang layak bagi zatnya. Pokok ada bayang, tengah hari ada bayang kan? Kita pun ada bayang. Dia kata Allah pun ada bayang yang layak bagi zatnya. Sebab apa? Ini penyakit akidah zaman sekarang. Terlampau rapuh dalam mengenal Tuhan. Terlampau rapuh mengenal Tuhan. Sebab dia sebut sini, dia kata apa? Maksud di sini, ingat ya, sab'atun yudhilluhumullah, Allah naungi mereka fi dhillihi. Dhilli maksud fi dhillihi, maksudnya fi dhilli arsyihi, di bawah naungan arasy-Nya. Di bawah naungan yauma la dhilla, pada hari tidak ada bayangan illa dhilluhu, malaika bayangan arasy Allah. Makna semua tak ada. La tara fiha iwajan wala amta, la tara fiha iwajan wala amta. Kau tidak tengok iwajan, kawasan lembah, dan tidak nampak kawasan berbungut. Okey, jelas itu. Antara 7 golongan ini, apa Rasul sebut? Wa rajulani tahabbani fillahi ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. Wa rajulani, 2 orang lelaki, tahabbani fillah, mereka berkasih sayang semata-mata mencari redha Allah. Tak ada tujuan lain. Ijtama' alaih, mereka bertemu dalam mereka mencari redha Allah. Waftaraqa alaih, mereka berpisah dalam mereka mencari redha Allah. Bukan berpisah kerana lain. Bertemu semata-mata mencari redha Allah. Berpisah bukan sebab bergaduh. Berpisah pun mereka sebab mencari redha Allah. Nak cari sifat begini. Wa rajulani tahabbani fillah, 2 orang lelaki mereka bertemu kerana Allah. Pertemuan mereka semata-mata dua-dua berniat mencari redha Allah. Wa tafarraqa alaihi, mereka berpisah bukan sebab bergaduh, bukan sebab tak puas hati. Wa tafarraqa alaihi, mereka berpisah juga semata-mata mencari redha Allah. Mungkin orang ini dia nak pergi sambung perjuangan di tempat lain.
Ini nak pergi tambah ilmu, berpisah masing-masing mencari ridha Allah. Okey. Ini kita kata Allah sebut. Sebab tu al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Lihatlah dengan siapa kita bergaul. Sebab apa? Sebab dalam akhir zaman ini, faham tak? Dalam akhir zaman ini, suara-suara yang melarikan kita daripada apa? Daripada sunnah Rasulullah ramai. Sebab tu untuk kita berpegang teguh dengan sunnah ini, kita tak mampu bersorangan. Mesti ada teman-teman yang sama-sama berpegang apa? Untuk berpegang teguh atas sunnah ini. Faham tak? Kalau tidak, kita akan hanyut. Jelas tak? Ada soalan sekarang ni? Ada soalan? Buka dulu. Nanti Ustaz apa? Nanti ambil masa lagi. Ada soalan? Sebelum Ustaz sambung lagi? Terang soalan? Jam berapa sudah ni? 7 sudah? 6. Okey. Kemudian kita tengok. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan, riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yalbas al-jaw min ba'di qalilan. Lam yalbas al-jaw min qalilan illa sayatla. Tidak tinggal lama al-jaw, kezaliman, kebatilan selepas aku ini, illa sayatluq, melainkan dia akan muncul, dia akan tumbuh kebatilan. Fakullama tala'a minal jawri syai'an dhahaba minal adli mithluhu. Kebatilan ini Rasulullah sebut, selepas aku tinggalkan kamu dengan Islam yang sempurna ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan aku redha kepada kamu Islam sebagai agama kamu sempurna. Rasulullah sebut lam yalbas al-jaw, kebatilan, kesesatan, kezaliman, penyelewengan ini, selepas aku ini tak lama, illa sayatluq, melainkan dia akan tumbuh. Fakullama tala'a minal jawri syai'a zahaba minal adli mithluhu. Setiap kali tumbuh kesesatan, tumbuh kebatilan, zahaba minal adli mithluh, naik kebatilan panjang ni, terbenam kebenaran, gitu juga. Sejengkal naik kebatilan, sejengkal terbenam kebenaran. Sehingga sampai peringkat Rasulullah gambarkan, hatta yuladu fil jawri man la ya'rifuhu illa al-jaw, sehingga lahir di dalam kebatilan ini, di dalam penyelewengan ini, dalam kesesatan ini, orang yang tak kenal melainkan sesat saja dia kenal. Okey, sama lagi dah. Okey, kata dalam Islam, apa hukuman perompak? Perompak bersenjata, apa hukuman Al-Quran? Dalam apa hukumannya? Apa hukuman perompak dalam Islam? Dia rompak, dia bunuh orang. Apa hukumannya? Kita bayang dalam kepala kita, polis tangkap, masuk mahkamah bicara,
dijatuhi hukuman mati, penjara, kemudian mahkamah penjara gantung. Itu kan? Sebab dia membunuh. Ditangkap, diletak di balai polis, dibicara, di penjara tawau, kemudian dijatuhi hukuman, pergi kekeh, digantung. Itu ya. Dalam Islam begitu. Dilahirkan kita begitu. Dilahirkan begitu. Dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Hatta yuladu fil jawr, sampai mereka man la ya'rifu ghairahu. Dia tidak kenal melainkan kebatilan, saya kenal. Dia tak kenal kebenaran. Sehingga waktu itu, sedangkan hari-hari, sedangkan Quran dia baca, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Innama, sesungguhnya, jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu, balasan golongan yang memerangi Allah dan Rasulnya, dan mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Apa hukumannya? An yuqattalu, dibunuh mereka sebab mereka bunuh nyawa orang lain. Au yusallabu, selepas dibunuh, mayat mereka digantung selama 3 hari. Au yusallabu, ay wa yusallabu, selepas dibunuh, mayat mereka digantung selama 3 hari, supaya orang nampak ini yang perompak, yang semua orang takut ni, supaya yang lain ambil pengajaran. Ini yang nak tunjuk something ni. Rompak orang, bunuh orang. Berapa hari? 3 hari. Baru diturunkan untuk dikebumikan. Pernah kita tengok kan? Hatta yuladu fil jawri man la yughairah. Dia tak kenal hukum lagi, hukum yang batil saja dia kenal. Perompak, polis tangkap. Siapa polis tangkap? Masuk mahkamah, bicara-bicara, dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Perompak bersenjata paling berbahaya didapati bersalah, dijatuhkan hukuman gantung mandatory. Tak kenal sudah hukuman Islam. Jelas tak? Samalah kanak-kanak kita sekarang. Kalaulah kita tidak pertahankan keadilan, kebenaran, kita bertolak ansur dalam perkara ini. Kalau berterusan begini, solat berjarak begini, tak lama, 5 tahun lagi, kanak-kanak ni yang mumayyiz hari ini 5 tahun, solat berjemaah macam mana? Mesti buat bentuk dam ataupun bentuk catur. Hatta yuladu fil jawr man la ya'rifu ghairah. Dia tak kenal melainkan selain daripada kebatilan tadi. Sekarang berapa tahun sudah orang solat papan catur ni? 2 tahun sudah. Okey, kanak-kanak yang baru memayyiz, yang baru berakal, umur 5 tahun ikut pergi masjid, solat berjarak. 5 tahun sampai 10 tahun. Oh, begini rupanya solat berjemaah. Okey. Saya ingatlah waktu ustaz dalam tahanan ISA, ada seorang orang Pakistan, Pakistan. Dia penyelundup manusia. Okey. Bapak dia sembahyang begini. Bapak dia sembahyang begini. Mamak dia sembahyang begini. Bapak dia bapak dia okey. Dia kata bapak dia solat begini. Bapak dia solat begini. Mamak dia solat begini. Bapak dia solat lurus. Lebih kurang begitulah cerita tu. Okey, bapak dia solat tangan lurus. Mamak dia solat begini. Jadi dia kata, aku ingatkan, kalau lelaki solat mesti begini, kalau perempuan solat mesti begini. Sebab apa?
Emaknya bermazhab Hanafi, bapa dia Syiah. Bapa dia mazhab Syiah. Syiah lurus tangan. Syiah solat lurus tangan. Okey. Oh, dia kata aku ingatkan lelaki solat lurus tangan, perempuan begini. Sebab mamak dia mazhab Hanafi, bapa dia Syiah. Sebab apa? Dibesarkan dia tak tahu apa. Samalah budak kita nanti. Selepas solat pergi kerja, belajar tidak. Tambah-tambah sekarang kau solat saja. Tengah-tengah orang jahil ni, kau solat sajalah, Allah terima juga tu. Ya Allah, siapa kata? Mesti pak. Qaribu wasaddidu. Ibadat pada Allah wasaddidu. Buat bagi betul. Macam buat bagi betul, wajiblah belajar. Jadi dia pergi masjid, kau sembahyang sajalah, tak payah tu, Allah tahu juga tu. Syariat siapa dia bawa ni? Sedangkan Rasulullah sebut qaribu wasaddidu. Buat ibadat, belajar bagi betul. Jadi dia datang masjid, lepas balik. Jadi selama ni belajar tidak, dia akan sangka apa? Dia akan sangka bahawa apa? Dia akan sangka solat berjemaah ni mesti kita buat bentuk kotak. Kalau tidak kotak, tak sah berjemaah kita tu. Akan datang hatta yuladu fil jawri man la ya'rifu ghairah. Samalah orang tua dulu. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kanan dibuka, kiri tutup. Mengapa buka ni? Beliau buka pintu syurga. Sebab apa? Dia hanya tengok orang buat, dia pun buat. Assalamualaikum warahmatullahi, buka. Assalamualaikum warahmatullahi, buka lagi. Ada setengah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tutup. Ini apa? Ini buka pintu syurga, ini tutup pintu neraka. Jadi benda ni sebab tak belajar, dia tengok orang buat, dia pun ikut. Pernah Ustaz cakap dulu, beliau buka pintu syurga dengan tangan juga. Buka pintu syurga dengan tangan kan. Sedangkan Rasulullah sebut apa? Apa sebut? Huffatil jannatu bil makarih. Ditutup neraka syurga itu dengan perkara yang kita tak suka, perkara berat. Solat berat. Ramai solat ke ramai tak solat? Ramai solat ke ramai tak solat? Ramai tak solat sebab solat berat. Mengapa berat? Sebab kita kena buat hari-hari. Sebab apa berat? Sudahlah kena buat hari-hari. Setiap hari 5 kali. Sebab Allah sebut wa innaha lakabirah. Sehingga solat itu berat. Illa 'alal khashiyin. Melainkan orang yang khusyuk saja, dia tak rasa berat. Berat sebab hari-hari. Solat raya tak berat. Solat raya haji tak berat. Solat Aidilfitri tak berat. Sebab tu ramai orang subuh pagi raya tak solat pun, tapi hari raya Aidilfitri dia ada depan sekali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh tak solat pun. Sebab apa? Sebab Aidilfitri setahun sekali. Adil Adha setahun sekali. Sebab tu masjid penuh hari Aidilfitri. Tapi 5 waktu penuh tak penuh? 5 waktu penuh tak penuh? Tak penuh. Sebab dia berat. Huffatil jannatu bil makarih. Hari-hari kita buat. Tengah kerja, berhenti kerja dulu, baru apa? Solat dulu, baru sambung. Berat dia. Sebab banyak nafsu kita terpaksa kita hentikan. Tengah kerja azan, Allah panggil sudah, berhenti dulu. Huffatil jannatu bil makarih. Ditutup syurga dengan benda yang kamu tak suka, berat. Jadi kita tahan, berat pun beratlah. Mana kita buat? Kita buka pintu syurga. Wa huffatil jannati bisyahwat. Ditutup. Wa huffatil nar bisyahwat. Ditutup neraka ini dengan benda kita suka. Benda apa? Maksiat ni memang ramai orang suka. Okey. Nak bangun tahajud 3 pagi, macam mana bangun tu ke? Susahnya mau bangun. Tapi tengok bola mudahnya. Macam mana nak bangun ya?
Macam mana boleh bangun 3 pagi tak mengantuk kat solat? Tak mengantuk kan? Aku Jumaat pun itu siang tu khutbah, aku tidur. Bangun tak habis lagi, aku tidur balik. Jadi ni bangun tengah malam tak mengantuk kan? 3 pagi tak mengantuk kan? Huffatil nar bil mak'abi syahwat. Tapi tengok bola boleh pula jam 3 sampai subuh. Tak ada mengantuk langsung. Cerdas saja. Faham tak? Huffatil nar bil syahwat. Ditutup dengan benda yang kita suka. Jelas sebab tu kita kata. Okey. Sebab tu hadis tadi. Okey. Makna setiap kali akan apa? Datang kebatilan, akan hilang kebenaran sepertinya. Sebab tu sehingga Rasulullah sebut, apabila telah tenggelam, tapi Rasulullah sebut summa ya'ti ba'dal adl, kemudian pasti keadilan, kebenaran akan kembali muncul. Fakullama qamil haqqi syai'un dhahabil jawr mithluh. Apabila kebenaran muncul, kembali tumbuh, waktulah akan hilangnya kebatilan. Makna sebab tu dalam sebuah hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sesiapa melakukan sunnah yang baik dalam Islam ini, baginya pahalanya dan pahala orang yang ikut dia. Faham tak? Bahkan sebuah hadis lain Rasul sebut, man ahya sunnati inda imatatiha falahu ajru 50 syahid. Dan riwayat lain, falahu ajru 100 syahid. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku setelah sunnahku dimatikan, baginya pahala apa? 2 riwayat. Satu riwayat kata 50, ini paling kuat. Satu riwayat kata 100. Sahabat tanya, minna au minhum ya Rasulullah? Syahid daripada kalangan kami sahabat atau mereka? Sebab tak sama, sebab mereka berjuang dengan Rasulullah kan. Minkum, syahid daripada para sahabat. Makna apa? Makna siapa yang boleh balik hidupkan sunnah Rasulullah yang telah dikuburkan. Macam tadi lah, mana-mana orang Islam yang mampu mengembalikan balik hukum yang Allah sebut dalam Quran. Perompak, hukuman dia apa? Dibunuh, kemudian digantung 3 hari. Orang yang mengembalikan sunnah Rasulullah, menghidupkan kembali sunnah Rasulullah ini yang telah dimatikan, baginya 100 pahala syahid. Sebab apa? Sebab Rasul sebut sunnah ini mereka telah kuburkan, telah matikan, dia bangkit balik. Sunnah. Okey, orang berzina, nampak ke dia sebab sekarang? Tak nampak? Tiba-tiba ada orang Islam yang hidupkan balik sunnah. Penzina yang belum kahwin disebat 100 kali, baginya pahala 100 syahid pada sahabat. Sebab sunnah ini kita tak nampak sekarang, telah lama dimatikan. Boleh? Okey, ada soalan saya ni? Okey. Okey, dalam mazhab kita, bab solat berjemaah ya, jarak antara imam dengan makmum hendaklah tidak melebihi salasata adru'in hashimiyan. Jarak di antara tumit makmum dengan tumit imam itu, tumit makmum, tidak melebihi salasata adru'in hashimiyan. 3 hasta hashimi. Lebih kurang begini. Tengok saya ukur 3 hasta begini. Lebih kurang ya. Kalau kaki kaki sini 1, sini 2, 3, sini je. Angam masih lebih kurang sini. Kalau sini makmum berdiri, imam sini je. Mak dia sujud lebih sikit. Jangan betul. Sebab dia 1 hasta. 1. Okey. Sebab asal hasta ni apa? Sini. Panjang ni, tapi kita pendekkan Arab. Dia lebih kurang begini. Begitu sikit. 3 ni. 1, 2, 3. Tak boleh lebih. Kalau lebih pada itu, hilang pahala berjemaah. Sah, tapi hilang pahala berjemaah. Sama juga saf pertama dengan saf
kedua. Jaraknya tak boleh lebih pada salah satu adru'in, 3 hasta Hashimiyin. Makna? Okey. Kalau ada kaki kursi itu kan, kursi yang apa kita duduk, kursi plastik tu, 3 kali itu kaki kursi itu, ukur 1 lebih kurang tu, 1, 2, 3, susun 3 kursi. Jaraknya antara makmum tak boleh limpas 3 kursi, lebih kurangnya. Jelas tu yang kursi kenduri tu. Okey, kaki kursi susun 3 kursi, 1, 2, 3, tak boleh lebih. Limpas, hilang pahala berjemaah. Sah salat berjemaah, tapi tak dapat pahala apa? 20 turuh darjat. Jelas? Okey. Apa hukum memakai tasbih di tangan ataupun digantung di leher? Okey. Dia sebabnya contoh. Okey, tasbih perhiasan atau bukan perhiasan? Bukan perhiasan. Contoh, ustaz letak tasbih tak bagi hilang, letak di tangan. Ataupun apa? Letak di leher, tak mau bagi hilang. Samalah orang pakai apa? Kad pelajar. Okey. Sebab asal tasbih dia bukan perhiasan. Tapi kalau dia niat perhiasan, itu jadi haram. Sebab apa? Sebab rantai dan gelang itu perhiasan apa? Perempuan. Dia niat perhiasan, rantai tangan. Biarpun bukan emas, haram lainnya. Emas haram sebab emas. Faham tak? Tapi ini haram sebab gelang, apa, rantai tangan, rantai leher, itu perhiasan. Contoh dia apa? Sebab ada buat apa? Sebab tasbih asalnya bukan perhiasan. Faham tak? Sama lah kita pakai apa yang tu, kad tu kan, letak di leher supaya tak hilang kan. Haji, letak jemaah haji, itu buat perhiasan. Jadi tapi kalau dia niat perhiasan, innamal a'malu binniyat. Tasbih nampak apa? Oi, cantik pun kau pakai begini. Jadi perhiasan sebab dengan ni niat dia. Innamal a'malu binniyat. Dia niatkan sebagai apa? Rantai. Okey, tasbihnya pada manik-manik kan, contoh pada manik-manik tu ataupun daripada apa mutiara kan. Ini tasbih tapi buat ni automatik buat perhiasan, hukum dia haram. Jelas tu hampir apa ingatnya? Okey, jam tangan kita pakai bukan perhiasan sebagai jam. Tapi kalau kita pakai besi saja pusing untuk buat niat perhiasan haram. Sebab gelang tangan perhiasan perempuan, rantai perhiasan perempuan. Boleh. Cincin lelaki apa? Hana dibenarkan cincin. Jam tangan bukan perhiasan. Faham tak ya? Okey, lagi. Apa hukum isteri mengucuk jenazah suami yang sudah dimandikan? Okey. Hukumnya batal lagi. Soalan dia, hukum dia harus batal wuduk suami itu tidak batal. Sebab apa? Sebab dia tahu qublatul maitati qublatul apa? Okey, mahabbati laisa qublatul syahwati. Dia cium suami dia itu bukan ciuman syahwat, tapi ciuman apa? Ciuman kasih sayang, ciuman kasih tinggal. Ingat isteri cium suami yang telah mati, ataupun suami cium isteri, harap begitulah. Lepas kita. Okey, dia sebut sebut apa ni? Qublatul mahabbatil wada la qubla syahwah. Dia bukan qublah, dia ciuman apa? Kasih sayang dan apa? Dan juga apa? Dan juga untuk perpisahan, bukan ciuman syahwat. Jadi tidak batal wuduk apa? Wuduk apa? Si mati. Ingat sebab apa? Sebab si mati pun selepas tu nanti pun macam mana akan keluar pecah perut dia semua kan. Sebab tu ini dinaskan dalam kitab Iqnaq ni. Cuma tak sampai lagi dalam ni. Nanti bab jelas kita jumpa. Sebab tidak akan membatalkan lagi. Samalah. Contoh selepas kita apa? Kita ambil wuduk, kita mandi semua, kita kafan, lepas solat tiba-tiba keluar lagi taik dia. Dimaafkan sudah. Sebab dia memang nak akan jadi najis sudah. Okey. Jadi lagi maksudnya jenazah apanya? Okey, dia sekarang ben jenazah digunakan untuk akad kayu masjid. Okey, dia begini ya. Dalam kaedah wakaf, syaratul waqif kan nass syar'i. Syarat pewakaf dia sebut benda tu seperti nas syar'. Contoh, okey, ustaz wakafkan 1 ekar tanah.
ini tanah ni aku wakafkan untuk perkuburan. Syarat, mana Ustaz kata syarat? 1 ekar tanah ni hanya untuk perkuburan. Faham kan? Boleh tak boleh luas buat tanah ni kita buat masjid lah? Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab syaratul waqifi kan nass syar'i. Syarat pewakaf itu seperti nas pada syarak. Jadi apa yang kita sebut, van ini diwakafkan untuk jenazah. Tidak boleh digunakan melainkan untuk urusan jenazah saja. Tidak boleh digunakan urusan masjid. Cari bank ni van untuk apa? Lori masjid. Tidak boleh sekali-kali digunakan untuk selain daripada urusan jenazah. Sebab apa? Orang wakaf van, diwakaf van untuk apa? Untuk jenazah. Jadi hanya melibatkan urusan jenazah. Tidak boleh urusan lain. Sebab tu saya katakan, tengok syaitan dia goda kan. Ustaz pernah tu, orang bawa ubat, dia pergi ambil air kolah masjid. Kata apa? Untuk berubat. Lagi apa lagi ubat? Kena guna tanah kuburan. Datang jumpa Ustaz kata apa ni? Dia kata ini air kolah masjid. Sebab orang cakap air kolah masjid ni penawar. Ini tanah kuburan. Subhanallah. Ingat air kolah masjid diwakaf untuk apa? Diwakaf untuk berwuduk. Mandi pun tak boleh. Sebab hanya diwakaf untuk wuduk, melainkan disediakan tempat mandi. Mandilah. Tapi tempat kolah masjid untuk wuduk tak boleh kita gunakan untuk mandi. Contoh masjid tu tak ada tempat mandi, ada tempat wuduk saja. Haram kita mandi tempat wuduk dia. Sebab apa? Hanya diwakafkan untuk apa? Untuk wuduk. Minum pun tak boleh. Haus sangat kan tak boleh minum. Sebab itu hanya untuk wuduk. Sebab tu di Arab dia akan ada satu ma'ul musabbal. Ma dijadikan sebilah. Minum ambil air tu. Jangan ambil air ni. Sebab itu dikhususkan untuk wuduk. Okey, jelas ya? Boleh faham tak? Sebab tu wakaf kena jaga. Sama lah kita kata apa? Sebab apa? Tiba-tiba nak bawa balik untuk buat ubat. Bila pula orang wakaf bawa ubat? Orang wakaf untuk apa? Untuk wuduk. Okey. Ada lagi San? Ada lagi San? Mengapa orang suka beribadat tak suka menuntut ilmu? Okey, sebab ini mengapa orang suka beribadat tak suka sebab ini penyakit akhir zaman. Sebab tu dia khafama zahri rajulani abidun jahilun, ahli ibadat jahil, wa alimun fasiqun. Ahli ibadat dia suka beribadat tapi tak mau apa? Tak mau belajar. Abidun jahilun, abid yang jahil. Kemudian apa? Kemudian dia beribadat tapi jahil. Tapi apa? Alimun fasiqun. Dia belajar ada ilmu tapi tak mau beribadat. Tak mau beribadat, tak datang masjid. Alim tak mau datang masjid. Sebab tu kesimpulan hidup kita ini, kita semua di dunia ni kita ada 4 golongan. 4 golongan. Pertama, niatnya betul, perbuatannya betul. Niatnya betul, dia solat cari redha Allah. Perbuatannya pun betul kerana Allah. Kerana Allah. Sebab apa? Dia belajar. Jadi solatnya seperti Rasulullah tunjukkan, Allahu Akbar. Kana Rasulullah yarfu yadayhi hadwa mankibai thumma kabbara. Dia angkat tangannya separuh bahu kemudian takbir Allahu Akbar. Ini setengah macam-macam ada tu puisi. Allahu Akbar. Kadang-kadang ni lagi. Kadang sampai Allahu Akbar. Kana Rasul, tengok. Yamilu yadayhi, buka sikit jari ni. Sujud, fa idza sajada dhamma. Rasul pada sujud dia rapatkan tapak tangan dia. Wa idza raka'a farraja, dia rukuk dia buka tapak tangan dia. Okey, umirtu an asjuda, setengah datang solat ni kepiah pada begini. Sah tak sah ni? Sah tak sah? Tak sah ni. Sebab apa? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zimin. Aku diperintahkan sujud atas 7 tulang. Alal jabhati, jabah sini. Sini. Kemudian apa? Wala akufu, solat tapi nak solat ni tangan baju begini. Allahu Akbar. Boleh tak boleh ni? Rasulullah larang ni.
apa? Wa alla akufu sya'ran wala sauba. Dilarang aku gulung tangan baju. Kita nak hadap Allah, ini nak bergaduh. Solat begini. Wa alla akufu sya'ran wala sauba. Aku tak boleh apa? Gulung tangan baju ataupun rambut panjang kau masuk dalam, tak boleh. Okey, jadi setengah. Okey, niat dia betul, perbuatan betul. Ini selamat. Ini selamat. Insya-Allah selamat. Dunia akhirat selamat. Yang kedua, niatnya betul. Tetapi perbuatannya tak betul. Nak ibadat. Niat nak solat. Tapi itulah. Tak mau belajar. Solat. Kita, no. Ini mengapa? Begini, dia mesti dai. Kena dai ni. Okey. Niat dia betul, tapi perbuatan betul. Ini tengok. Kena tengok macam mana dia. Kalaulah tempat tersebut tidak ada orang mengajar, dia duduk tempat, dia kata ba'idan anil ulama, jauh. Dia tertinggal sebuah pulau jauh para ulama, tak tahu hukum, dimaafkan untuk dia. Ataupun tempat dia itu, pulau dia tinggal itu, yang paling alim khatam Iqra 3, ra balik di atas ta, itu paling alim. Ra balik di atas ta, ba balik di atas kha, jim balik di atas ba, itu paling alim. Okey. Jadi untuk mereka ini dimaafkan. Tapi sekiranya dia kata, idza kana fil Madinah fi daril Islam, banyak majlis ilmu, dia tak hadir, la yu'dzar lahu, tidak ada keuzuran untuklah. Mereka ini tidak ada keuzuran. Sebab mereka ini sebut, kam min talibin lil khair lam yusibhum. Berapa ramai orang mencari kebaikan, tapi dia tidak berjumpa kebaikan. Sebab apa? Dia tidak mengikut cara yang Rasulullah tunjukkan. Ini golongan kedua. Ini kalau ada keuzuran dia tak tahu ilmu, jauh pada ulama, tak ada orang mengajar, dimaafkan. Tapi kalau ni rosak. Yang ketiga, niatnya, perbuatan dia betul. Perbuatan betul, dia belajar. Solat semua Allahu Akbar, Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perbuatan betul. Perbuatan ini betul. Tajwidnya, cara solatnya tepat semua. Tapi hatinya tak betul. Hatinya tak betul. Bukan mencari redha Allah, mencari pujian manusia. Jahannam, munafik. Riak, munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Betul perkataan mereka. Apabila datang kepada kaum munafik, mereka kata, kami menyaksikan engkau ni Rasulullah. Betul tak? Betul. Allah sebut betul, perkataan mereka betul, perbuatan mereka betul. Tapi wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah jadi saksi, mereka berdusta, hati mereka tak betul. Jelas, ini jahannam. Namanya munafik. Yang ketiga, niat tak betul, perbuatan pun tak betul. Niat mencuri memang tak betul, saudara. Memang mencuri. Niat bersabu lagi memang tak betul lah tu. Jadi yang selamat apa? Yang pertama. Sebab tu dia kata apa? Fakullu man bikulli ilmin ya'mal fa'amalu mardudatun la tuqbal. Sesiapa, tengok syarat pertama sesiapa tanpa ilmu dia beramal, fa'amaluhu mardudatun la tuqbal, amalannya tertolak, tidak diterima. Falillahi arjul almanna bil ikhlas likai yakum ikhlas. Hanya kepada Allah aku mengharap keikhlasan. Dia kurniakan keikhlasan agar apa? Dengan ilmu, dengan keikhlasan aku selamat. Dengan apa? Redha Allah dunia dan di akhirat. Jelas tu? Faham tu? Ini penyakit akhir zaman. Abid jahil, alim fasik. Orang beribadat jahil, orang alim pula fasik. Tak mau datang ke masjid. Faham tu? Okey, lagi? Banyak lagi soalannya. No. Okey, tak boleh. Lagi. Ustaz, lepas solat subuh, zikir dan doa, boleh tak kita qada solat subuh yang tertinggal? Okey, boleh tak boleh? Okey, sebab dah sini. Dia di sini dia ada dua pertentangan. Satu Rasul sebut. Okey. Selepas waktu subuh dilarang solat. Okey, ba'da salatil fajri hatta tatlu'ul syams.
Selepas solat subuh sehingga naik matahari. Kemudian lepas naik matahari sehingga hatta yartafi', sehingga meninggi. Okey. Ini hadis ni menunjukkan larangan. Larangan apa-apa solat selepas apa? Sebab solat subuh. Satu hadis, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Sesiapa yang tertinggal solat kerana tertidur atau terlupa. Tertidur sebelum solat Isyak. Jaga-jaga subuh sudah, sembahyang subuh. Jadi selepas solat subuh boleh tak boleh solat Isyak? Okey. Muktamad mazhab Syafi'i, boleh dia qada solat Isyak selepas solat subuh. Sebab dia kata yang maksud yang diharamkan solat tadi adalah solat sunat mutlak. Hanya solat apa? Solat sunat mutlak. Contohnya, selepas dia solat subuh, tiba-tiba takdir Allah berlaku gerhana matahari. Contohlah kita. Boleh tak boleh solat sunat gerhana matahari? Boleh. Sebab dia ada sebab. Jadi dia kata hukumnya apa? Boleh. Tapi ingat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah terbangun waktu bila? Naik matahari. Fama akab aiqadana illa harsham. Rasulullah terbangun terlewat solat subuh. Mereka sedar waktu apa? Naik matahari sudah. Tapi Rasulullah tak pergi solat dulu. Dia suruh berjalan hatta yartafi', sehingga matahari tinggi, baru dia suruh solat subuh. Faham tak? Sebab tu setengah ulama kata ini, ingatlah muktamad mazhab kita apa? Boleh dia qada. Tapi setengah kata lebih baik dia qada apa? Selepas matahari meninggi. Sebab apa? Supaya keluar daripada khilaf. Jelas ya? Okey. Boleh tak boleh mazhab kita? Boleh. Sebab Rasulullah falyusalliha idza dzakaraha. Dia solat waktu dia ingat. Bila dia ingat, makna waktu dia jagalah selepas solat subuh. Okey, lagi. Dapatkah juga pahala solat berjamaah sekiranya saya ikut barisan saf yang kelima yang merapatkan saf sedangkan di hadapan saf berjarak? Okey. Dia dapat tak dapat? Sekarang kita sebab tu. Okey. Depan semua berjarak. Depan berjarak kita dapat. Dapat kita pun tak dapat. Sebab apa? Sebab imam tadi tak dikira apa? Jemaah tadi kira berjemaah tidak? Tidak. Kita sendiri juga tak dapat. Sebab apa? Kita bersama-sama orang melakukan bid'ah. Dapat tak dapat pahala? Kita tak dapat. Lebih baik kita solat berjemaah di rumah. Lebih baik di depan berjarak. Okey. Jadi okey. Sama kita ni sekarang Ustaz katakan, apa yang berlaku pada kita sekarang sama Ustaz. Macam mana saya berada di Tehran, imam dia sembahyang atas apa? Atas batu 4. Ali, Fatimah, Hasan, Husin sujud batu. Dia sujud atas batu, saya tak sujud atas batu, tapi saya ikut bersama mereka. Dapat pahala saya? Tak. Faham tak? Sebab apa? Bentuk solat tadi, sebab kita sendiri termasuk sebahagian dia. Faham tak? Kita termasuk sebahagian apa? Okey. Boleh faham tak? Jadi kita masuk, kita rapat, depan tak rapat. Apa? Makna apa? Kita bentuk ni tadi jadi apa? Tadi jadi papan catur kan? Tapi kita buat frame dia, bagi rapat. Kita belakang sekeliling rapat, jadi ada frame dia. Faham tu? Jadi kita juga tak dapat. Sebab tu solat itu kita lakukan solat bukan mengikut sunnah Rasulullah, bukan dalam keadaan mengikut sunnah Rasulullah berjarak. Jadi kita juga tak dapat apa? Tak dapat pahala berjemaah. Sah tak sah? Sah. Sebab dia bukan apa? Sebab dia kata benda. Sebab yang sekarang masalah ni apa? Benda itu menukar syariat. Khalas. Cukup saya sebab aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan alaina fanadil waj'alna al-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sebab tu soal awal sikit. Itu soal awal sikit, banyak soal.